Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana caranya untuk kita membina satu soal selidik baru. Ya, persoalan tentang bagaimana kita nak membina soal selidik ini merupakan salah satu cabaran lah kepada kita untuk membuat soalan-soalan ataupun item-item di dalam soal selidik bagi menghasilkan soal selidik yang baik, ya. Jadi bagaimana kita bermula? Pertama kita kena bermula daripada objektif kajian kita, ya. Kita kena bermula dengan objektif kajian. Kita senaraikan objektif kajian kita. Contohlah di sini kita ada tiga uh, apa ni? Objektif kajian. Kita ada tiga objektif kajian di sini, iaitu mengukur tahap kefahaman tentang rukun negara, mengukur tahap patriotisme dalam kalangan pelajar IPG contohnya, ya. Mengkaji hubungan kefahaman uh, tahap kefahaman tentang rukun negara dan tahap patriotisme dalam kalangan pelajar IPG, ya. Pelajar IPG lah contohnya. IPG ni adalah Institut Perguruan, ya. Institut Pendidikan Guru, ya. Okey. Daripada tiga ini, kita nak buat tiap-tiap objektif ini membentuk satu konstruk, ya. Konstruk pertama kita namakan ataupun dikatakan pemboleh ubah utama lah, kadang-kadang dikatakan sebagai dimensi, ya. Konstruk, pemboleh ubah ataupun dimensi itu kadang-kadang memberikan pengertian yang sama, ya. So konstruk satu adalah tahap kefahaman tentang rukun negara. So kita akan bina dia punya soal selidik lah. Macam mana kita nak tujuannya adalah untuk kita mengukur tahap kefahaman tentang rukun negara. Itu kita kena ada di dalam minda awal-awal, ya. Kita akan mengukur tahap kefahaman tentang rukun negara. So langkah pertama yang kita perlu buat adalah dengan menuliskan apakah indikator kepada mereka yang faham tentang rukun negara. So itu kita kena keluarkan tiap-tiap item tersebut, ya. Kemukakan fakta-fakta, perkara-perkara yang boleh menunjukkan mereka seseorang itu ataupun seseorang individu itu memahami tentang rukun negara, ya. So kita kena tahu ini. Dan bagaimana kita nak keluarkan? So ini adalah contoh-contoh yang telah saya senaraikan di sini. Seseorang yang faham tentang rukun negara itu mestilah dia memahami atau faham mengenai tujuan rukun negara, kepentingan rukun negara, sejarah rukun negara itu diwujudkan, dan memahami tiap-tiap perkara di dalam rukun negara tersebut, ya. Kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan dan seterusnya. Itu adalah untuk menggambarkan tentang bagaimana kita mengetahui, ya, seorang individu memahami ataupun memahami tentang apa yang disebutkan sebagai rukun negara. Daripada fakta-fakta ini kita boleh keluarkan sebanyak mungkin 5, 8, 10, 12 lah. Ini bagi kita membina soal selidik baru, ya. Kalau ada instrumen yang telah disediakan yang baik kita boleh gunakan. Tapi ini saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak menghasilkan soal selidik yang baru. Okey. So yang pertama kita kena ada basis lah kepada rujukan kita, ya. Apa dia rukun negara dan sebagainya. Ada kajian-kajian terkini mengenai rukun negara, apa yang terkandung dalam falsafah rukun negara tersebut. So kita kena faham, dan di situ kita keluarkanlah fakta-fakta yang berkaitan dengan rukun negara dan bagaimana indikator yang menunjukkan seorang itu memahami tentang rukun negara. So kita senaraikan keseluruhannya mungkin dari 1 sampai 8, ya. Minimum 1 hingga 8 lah, ataupun lebih baik kalau lebih banyak lebih bagus lah. Mungkin dalam 12 ke 14 itu sudah memadai lah bagi saya, sebab dalam proses itu nanti kita akan adakan saringan ataupun kita akan menguji ketekalan dalaman tiap-tiap item tersebut, ya, dalam proses-proses seterusnya. Iaitu daripada sini kita boleh keluarkanlah macam mana kita nak membina item. Kalau kita gunakan skala Likert 5, so kita nak menguji tahap kefahaman, mungkin kita meletakkan skala yang kita gunakan adalah skala ukuran tahap, ya. Kita gunakan skala 1 sebagai tahap sangat rendah, tahap sangat rendah, sangat rendah, ya. Sangat rendah. Skala 2, Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, kita guna skala Likert 5, ya. 2 rendah, 3
sederhana, 4 tinggi, 5 sangat tinggi lah kan. So ini kita nak melihat dari segi tahap ya, tahap. So kita gunakan skala yang mengukur tahap. Tahap ni dia ada tinggi, rendah dan sebagainya lah. Sangat tinggi ya, sangat tinggi. Daripada sini kita keluarkan fakta ya. Kita tuliskan seorang itu faham mengenai tujuan rukun negara, macam mana item yang kita nak buat ya. Kita guna perkataan contoh, kita gunakan perkataan yang ringkas dan padat. Saya faham mengenai tujuan rukun negara. Kita padankan dengan kita punya item dengan kita punya skala. Kalau kita rasa saya faham mengenai rujukan tujuan rukun negara, sangat rendah. So tahap, so soalan kita, apakah tahap kefahaman anda mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan rukun negara. So ini kita punya soalan. So ini punya item ya. So kita keluarkan, seorang itu faham mengenai tujuan rukun negara. So item yang kita boleh keluarkan, saya faham mengenai tujuan rukun negara. So kita boleh gunakan item ini lagi sebagai kita punya panduan. Kita letakkan sini, Ctrl V. Saya faham mengenai kepentingan rukun negara. So item seterusnya, lepas tu item yang seterusnya adalah saya faham mengenai sejarah rukun negara diwujudkan. Seorang itu faham mengenai kesetiaan raja negara kepada raja negara dan negara ya. Item saya faham mengenai kesetiaan, mengenai makna mengenai makna di sebalik kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, begitulah seterusnya kita nak menghasilkan item-item baru. So kita boleh copy yang ni, kita copy kan, kita ambil satu word yang baru. So kita letakkan kita punya soal selidik. Okey, so yang ini kita boleh buang. So kita ambil item-item yang kita telah wujudkan sajalah daripada sini. Daripada sini. Okey, so ini item-item yang telah kita wujudkan. So kita boleh buat insert. Kita buat insert nombor item dan juga perincian item dan skala yang akan diwujudkan. Skala dia, skala item dan juga nombor item lah. So kita letaklah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau ada lagi banyak kita boleh buat lah kan. Ini sebagai contoh untuk kita memahami bagaimana kita nak membuat sesuatu item soal selidik ya, dengan kita padankan dengan kita punya skala yang sesuai dan soalan kepada soal selidik yang kita bina ya. So kita masukkan dekat sini. Lepas tu kita ambil lagi yang ini ya. So ada banyak lagi kan item-item yang kita boleh bentukkan daripada fakta-fakta yang kita keluarkan tadi. So yang ini kita delete, yang ini kita buat skala lah kan. Kita ada skala, kita tekan insert, kita tekan table ni. Okay, kita pecahkan 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. So kita letaklah skala tahap kefahaman. Okey. So yang ni kita letak 1, 2, 3, 4, 5. So kita ambil soalan dia tadi, kita dah bina soalan dia sedikit sebanyak. Construct 1. Okey. Ini. Lepas tu kita letakkan di sini.
Okey, konstruk 1. Ini kita define lah. Awal-awal lagi kita telah define ataupun kita dah bagi tahu makna tiap-tiap skala tersebut. Kita letak pun okey. Lepas tu yang ini kita keluarkan konstruk tahap kefahaman tentang rukun negara. Apakah tahap kefahaman anda mengenai perkara yang berhubung dengan rukun negara? Seperti di dalam item yang disenaraikan dalam jadual. Okey. Ataupun sila berikan penilaian anda terhadap tahap kefahaman anda mengenai perkara yang berhubung dengan rukun negara, seperti di dalam item yang disenaraikan ataupun yang berhubung dengan rukun negara di dalam item yang disenaraikan di dalam jadual, yang disenaraikan di jadual lah, ataupun disenaraikan sudah memadai lah. Okay, so inilah kita punya soal selidik yang kita telah hasilkan. Ringkas saja macam mana kita nak membuat item daripada sebuah konstruk yang kita bina. Okey, tapi asasnya mesti kita faham lah ya, tentang rukun negara dan sebagainya. Mesti ada falsafah ataupun ada rujukan, ada bacaan, ada rujukan kita terhadap apa yang kita bina inilah kan. Itu penting dalam kita membina soal selidik baru. So itu saja untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada perkongsian yang akan datang berkaitan dengan pembinaan konstruk soal selidik, yang mana konstruk selidik baharu, konstruk soal selidik yang diguna secara terus ya, tanpa sebarang perubahan, ataupun yang kita gunakan penterjemahan, ataupun soal selidik yang kita modifikasikan ataupun kita ubah suai daripada soal selidik yang sedia ada. Okey, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa share, like dan subscribe kepada YouTube channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.